أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Tuan-tuan, puan-puan, sidang netizen yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini untuk siri kuliah online. Dan hari ini kita akan membincangkan satu kitab tafsir At-Tafsir Al-Mawdu'i li Suwaril Quranil Karim, yang ditulis oleh Jama'atun min Kibarul Ulama, dan insyaAllah nanti Ustaz akan sebutkan. Dan perbincangan awalan kita ini ialah kepada surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, sebagaimana kita maklum bahawa surah Al-Fatihah adalah surah yang menjadi pembuka kepada Al-Quran, dan penamaan Al-Fatihah itu juga memang ada kaitan dengan awalan kepada surah atau awalan kepada Al-Quran. Kemudian tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, dalam Quran surah Al-Hijr disebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang, maka itu adalah ayat yang dipanggil surah Al-Fatihah, Sab'ul Mathani. Dan dalam topik perbincangan surah Al-Fatihah ini sebenarnya panjang dan banyak perkara-perkara yang dibincangkan oleh para ulama. InsyaAllah kita khususkan dulu untuk awalan ini, iaitu tentang bacaan surah Al-Fatihah ini dengan adanya Al-Basmalah. Basmalah ini daripada perkataan bahasa Arabnya basmalah, yubasmilu, basmalatan. Daripada rubai itu basmalah, yubasmilu, basmalatan. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab ni dia ada ringkasan bahasanya sendiri. A'udzubillah, isti'adzah ataupun ta'awudz, takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, hawqalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Itu kita jarang dengar lah. Tapi nak beritahu ni dia ada ringkasan-ringkasan begitu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama ala anna al-basmalata ba'du ayatin fi suratin Naml. Bismillahirrahmanirrahim ini ulama sepakat, tidak ada khilaf langsung di sini, iaitu ayat Quran. Ayat Quran. Seperti mana surah An-Naml ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman
wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat para ulama ayat Quran. Tak ada siapa pun yang khilaf di situ. Itu adalah ayat Quran, bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah dari sudut ayat Qurannya sepakat. Tetapi adakah bismillah ini daripada awal surah Fatihah? Khilaf. Itu ada perbezaan pandangan. Adakah bismillah ini di antara awal surah-surah Quran? Misalnya surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia masuk ayat Quran? Qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim. Itu adakah ada bismillahnya di situ di antara baina suratain? Maka kata para ulama tidak. Maksudnya dia ada khilaf. Dia ada khilaf di antara pandangan-pandangan para ulama. Wa jazama qurra'u Makkah wal Kufah bi annaha ayatun min al-Fatihah wa min kulli surah. Sebahagian qurra, iaitu qurra Makkah dan Kufah, mengatakan bahawa dia adalah satu ayat daripada surah Fatihah dan juga daripada setiap surah. Itu khilaf yang kita kena terimalah. Maknanya tuan-tuan, kalaulah satu orang yang agak keras dalam masalah khilafiyah ini, dia perlu tahu bahawa tentang bismillahirrahmanirrahim ni telah khilaf lama. Dan bahkan dia adalah perkara yang berkaitan dengan salah. Dalam sembahyang itu ada khilaf. Walaupun sebagaimana kita sebutkan tadi, bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat Quran, itu tidak ada khilaf. Tetapi kedudukan bismillah pada awal surah Fatihah dan juga kedudukan bismillah di antara surah-surah, itu masih khilaf. Jadi sebab itu di dalam surah At-Taubah tidak ada bismillah antara Anfal, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, surah ke-9 dan ke-10. Bila kita baca surah At-Taubah atau surah Bara'ah, terus saja bara'atum minallahi wa rasulihi, a'udzubillah, terus saja bara'atum minallah. Ataupun kalau kita baca daripada surah Al-Anfal, nak masuk surah At-Taubah itu, maka di situ ulama berikan ada 3 cara. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun, sambung dengan iqlab. Alimun bara'atun, itu nyambungnya dengan iqlab. Kemudian yang kedua ialah dengan saktah. Dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Dengan saktah ini bermaksud kita wakafkan atau berhenti itu tanpa bernafas, yang sekira-kira selama 2 harakat, lepas tu ambil bara'atun. Kemudian yang ketiga, iaitu kita wakaf terus. Innallaha bikulli syai'in alim. Wakaf ini bitanaffus, iaitu dengan kita bernafas. Lepas tu terus ambil bara'atun minallah. Ada 3 cara yang dibincangkan oleh qurra. Jadi bismillah daripada seluruh Al-Quran itu ada 113 di awalnya. Surah ada 114. Cuma apabila adanya dalam surah An-Naml ayat ke-30 ini, maka dia jadilah 114 kembali seperti mana 114 surah. Walaupun ada yang bincangkan tentang kenapa bismillah dalam surah At-Taubah itu tidak ada. Ada beberapa perbincangan di situ. Antara lain adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa bismillah itu aman. Bismillah itu adalah untuk perkara yang harmoni, perkara yang baik dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu yang baik-baik, sifat Allah sangat baik.
Tapi surah Taubah itu daripada awal sampai ke akhirnya Allah cerita tentang perang, cerita tentang munafik, cerita tentang pertelingkahan di antara Islam dan munafik dan semua itu. Maka dengan sebab itu tidak kena ataupun tidak sepakat, tidak berapa kena untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu pandangan-pandangan para sahabat lah. Misal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada menyebutkan demikian. Walau macam mana pun kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, Bismillah tidak dibaca di awal surah At-Taubah kerana memang Rasulullah tidak suruh tulis Bismillah di situ dan tidak suruh baca. Jadi itulah pandangan kita rasa paling kuat lah, iaitu menyelesaikan kenapa tak baca, Rasulullah tak baca di situ. Kenapa tidak baca? Kerana Rasulullah tidak ajar baca di situ, maka kita terima. Baik. وينسب هذا القول إلى ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعلي رضي الله عنه رضوان الله عليهم أجمعين وبه قال الشافعي وأحمد في رواية له. Dan pandangan yang kata bahawa Bismillah ini daripada surah Fatihah dan daripada setiap surah, itu adalah pandangan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat, Ibnu Zubair, sahabat, Abi Hurairah, sahabat, wa Ali radhiyallahu anhum, semua mereka itu sahabat. Dan itulah juga pegangan oleh Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin lahu. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal mengata perkara yang sama. Cuma Imam Hanbal ni ada riwayatnya, riwayat lain, dua pandangan. Cuma yang sama ini ialah iaitu Bismillah adalah merupakan daripada awal surah Fatihah dan awal surah. Wa dhahaba qurra' al-Madinah wal Basrah wal Syam ila annaha laysat ayah min al-Fatihah. Cuma bagi pandangan qurra' Al-Madinah dan Basrah dan Syam, dia bukanlah termasuk daripada ayat surah Fatihah, wala min ghairiha, bukan juga daripada surah yang lain, daripada surah-surah Quran yang lebih itu. Qalu wa innama kutibat al-fasli baina as-suwar tabarrukan. Ditulis Bismillah itu di antara surah tadi tujuan tabarruk. Lil fasli menunjukkan bahawa habis dah ayat. Contohnya minal jinnati wan nas, habis ayat situ Bismillah. Ada walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillah. Jadi tulis Bismillah tadi lil fasli, untuk memisahkan di antara dua surah. Jadi kita orang awam ini kita faham, oh rupanya tujuannya untuk memisahkan. Baik. Kemudian juga bertujuan tabarrukan, mengambil barakah daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal qaul qala Abu Hanifah wa Malik wa riwayatu an Ahmad. Itulah disebut oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu riwayat. Kita tahu riwayat Imam Ahmad ada dua, iaitu kata yang pertama adalah Bismillah adalah ayat Quran, ayat awal surah Fatihah dan antara surah. Yang riwayat kedua ini ialah mengatakan sebaliknya, iaitu dia seperti pandangan Abu Hanifah dan Malik. Dan perkara ini dia punya perbincangannya agak panjang. Oleh qurra wal fuqaha adillatuhum at-tafsiliyah. Masing-masing ada di kalangan ulama qurra dan juga fuqaha faqih, masing-masing ada pendalilan mereka yang detail, tafsiliyah ala ma dhahabu ilaihi, tak ada apa yang mereka pegang. La yattasi'u al-majal huna li dhikriha, jadi tak ada keperluan untuk kami sebut semua sekali, kata pengarang kitab ini. Tapi siapa-siapa yang belajar tentang ulumul Quran, maka perkara ini akan dibahas panjang. Bahkan dalam internet pun tuan-tuan ada dalam bahasa Melayu pun dibincangkan
tentang panjang lebar. Jadi yang paling penting ialah tidak ada keperluan siapa-siapa mengata kepada orang lain. Maknanya yang mengatakan bismillah ayat, maka dia tidak akan mengeji, menghina, mengata kepada orang yang tak baca bismillah. Orang yang tak baca bismillah pula, dia tak boleh mengata kepada orang yang baca bismillah. Kerana masing-masing ada pendalilan yang kuat. Ini dia panggil khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar. Seperti manalah qunut. Ya. Kalau kita kata kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan qunut itu adalah sunat. Dalam sembahyang subuh itu sunat. Sepanjang masa lah subuh itu, asal bila-bila dia sembahyang, maka sunat berqunut. Kenapa mazhab lain tidak? Tuan-tuan, yang sebenarnya mazhab yang tidak itu ialah mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Malik. Minta maaf, mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Ahmad Hanbali. Dua mazhab ini tidak kunut. Tetapi mazhab Syafi'i kunut, mazhab Malik kunut. Kunut mazhab Malik adalah sebelum daripada rukuk dan secara perlahan. Tapi tak apalah, poinnya ialah dia kunut. Imam Malik kunut. Imam Syafi'i lepas rukuk dan angkat tangan baca. Baik. Orang tanya kenapa Imam Syafi'i yang kata begitu, tiga mazhab lain, dua mazhab lain itu tidak demikian. Maka kita katakan ialah pendalilan Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i dan ramai para ulama lain mengatakan sahih. Jadi bila ada satu nas, satu ayat Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai itu, maka ulama bincang. Jadi pada pegangan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, pada sisi dia kuat. Dan itu yang menjadi ikutan kita di, boleh kata kebanyakan negara di Nusantara ini, sebelah sini memang berpegang kepada Syafi'i dan kunut. Dan kita juga meraihkan pandangan yang tidak kunut itu. Dan kita pun kata tidaklah dia menyebabkan tidak sah sembahyang kerana itu adalah sunat. Kita sebut sunat. Sunat ini ma yuthabu alaihi bi fi'lihi, yang diberi pahala kerana dibuat. Tapi kalau tinggal tadi tak berdosa. Jadi dengan sebab itu tak payah bergaduh tentang masalah seperti ini. Seperti manalah tak payah bergaduhnya tentang masalah bismillah, kerana pendalilan ada. Masing-masing ada pendalilan. Dan kalau tuan-tuan melihat pendalilan ini dengan detail, maka kita akan rasa bahawa masing-masing ada pandangan yang kuat. Dengan sebab itu kita serahlah kepada mereka, kepada para ulama yang kita siqah, kemudian yang fuqaha yang kita tahu ketinggian ilmu mereka, yang kita ini tak mampu nak kejar pun berbanding dengan ilmu mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Baik. Kemudian surah Fatihah ni fadailuha, kelebihan. Rawa al-Imam Ahmad bi sanadihi an Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhaddithu an radif Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Baik, kita ambil riwayat kedua tu kan. Rawa Abu Hurairah qala kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam. Siapa-siapa yang membuat satu perkara tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Ini ada beberapa pandangan ulama lah. Terputusnya apa? Terputus daripada rahmat, terputus daripada kebaikan-kebaikan yang Allah akan beri dan seumpamanya. Tapi poinnya ialah nak kena baca bismillah dalam semua perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang jahat atau perbuatan yang sia-sia, memang tak perlu bismillah lah.
Akan orang kata isap rokok Bismillahirrahmanirrahim, isap rokok. Tak ada lah tuan-tuan. Itu juga ada perkara yang perbincangan agak lucu, tapi ada dia punya moral daripada cerita itu. Seorang yang buat perkara makruh, kerana perkara makruh tadi kita boleh lagi kita baca bismillah. Contoh apa makruh, iaitu makan petai sebelum pergi sembahyang. Makan petai itu tak ada masalah, harus. Tapi kalau makan petai kemudian pergi sembahyang itu jadi makruh. Bila perkara itu makruh, nak makan petai, nak buat bismillah ke tidak, tuan-tuan? Masih orang bismillah lagi. Masih orang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau India contoh, dia banyak makan bawang tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak pergi sembahyang, kalau sembahyang itu jadi makruh lah, mengganggu bau dia tu kepada orang lain. Untuk supaya berjemaah. Tapi tuan-tuan, kalau orang pegang pandangan bahawa isap rokok itu makruh, kita nak tanya, ada tak satu orang isap rokok tu dia kata Bismillahirrahmanirrahim saja aku isap rokok? Ada tuan-tuan? Tak ada. Ini antara orang yang memberi dalil bahawa rokok itu tidak termasuk di dalam perkara makruh. Bila tak masuk makruh, masuk apa? Sunat? Lagi tidaklah. Maknanya dia lebih rendah lagi, boleh membawa kepada perkara haram. Dan tuan-tuan, perbincangan ulama tentang rokok ini, kalau orang kata dulu isap rokok tu kata makruh dulu kan. Jadi berbanding dengan sekarang, rokok dulu dan rokok sekarang ini ada beberapa faktor-faktor yang mendatang, yang baru, yang barangkali tidak kelihatan zaman dulu. Iaitu yang pertamanya, kalau zaman dulu isap rokok dekat shisha apa semua itu, barangkali dia macam suka-suka ataupun saja-saja begitu saja isap rokok itu. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, kesan daripada rokok itu mendatangkan penyakit. Dan penyakit ini teruk. Kesannya adalah datangnya penyakit, dan penyakit ini teruk. Tengok di gambar rokok tu tuan-tuan, dengan orang rosak habis dia punya saluran ini, lepas tu paru-paru jadi hitam, kemudian datang segala penyakit lain, boleh membawa jantungnya apa semua lagi. Itu sudut penyakit. Kemudian yang isap dulu taklah kelihatan sangat dari sudut membazir juga, membazir masa, membazir juga. Tapi pembaziran zaman sekarang ni lebih teruk. Harga rokok sekarang berapa tuan-tuan? Belasan ringgit satu kotak. Dan ada orang yang hisap sampai 2-3 kotak satu hari. Kalau kita letaklah RM10 pun, 2 kotak satu hari yang RM20. RM20 kali dengan 30 hari, maknanya RM600 untuk rokok satu bulan. RM600 tuan-tuan banyak. Nak bayar kereta RM600 boleh. Maknanya boleh beli kereta dengan hanya hisap rokok yang tidak memberi manfaat. Jadi zaman sekarang ini tuan-tuan, kalau orang kata itu masih makruh, maka nampaknya dia tidak mengambil kira tentang kesan-kesan rokok, dan ini dibincangkan oleh para ulama. Bahkan ulama ini kita maksudkan bukan hanya ulama-ulama dalam hukum fiqh ini, sebab yang lain kita panggil ulama juga dalam bidang orang kepakaran. Contohnya doktor dia buat kajian, itu panggil ulama dalam bidang dia. Dan itu juga Islam ambil kira tentang orang hisap rokok ini membawa kepada sakit, membawa kepada jantung, membawa kepada paru-paru, membawa kepada macam-macam penyakit yang lain. Tanya apa semua lekat di sini, akhirnya menyebabkan jadi penyakit. Maka itu juga diambil kira oleh Islam. Maka dengan sebab itu kita katakan bahawa rokok ini bukan lagi pada tahap makruh, bahkan jadi haram. Dan kesan lebih berat lagi, rokok ini bukan hanya kena kepada tuan yang merokok. Bahkan kalau budak-budak
orang di sekelilingnya, anak-anaknya, isterinya, jiran-jirannya, orang berada sekeliling dia kena juga. Walhal dia tidak mokok. Nah, budak tidak mokok, anak kecil, remaja tu tidak mokok, isteri kita tidak mokok, tiba-tiba kita mokok, akhir kena habis yang lain. Walaupun dia mengambil masa, tetapi tetap juga mudaratnya itu, bahaya itu kena kepada anak isteri kita dan juga orang keliling-keliling kita. Jadi ikut mana-mana pun rokok ini kalau tengok dari sudut kebaikan tak dapat ditemui lah. Barangkali hanya orang isap rokok je boleh beritahu. Dia kata masa isap rokok itu, ni Ustaz dengar lah, masa isap rokok dia rasa macam tenang sikit. Kita pun nak tanya tenang tu apa istilah tenang itu. Sebab yang kita faham tenang ini dalam rokok itu tidak ada. Kalaulah tenang itu disebabkan oleh satu perkara yang dipanggil kesan daripada rokok itu membuat jadi khayal sedikit, dan dia khayal sikit itu bukan tenang namanya. Itu hanya dia rasa. Kalau banyak isap rokok jadi ketagih. Jadi ketagih, maka itu juga tidak dikira sebagai satu kebaikan. Jadi dari sudut keuangan tadi, dari sudut penyakit tadi, dari sudut ketagihan, dari sudut apa semua, kiri kanan semua sekali rokok ini tidak memberi kebaikan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, khususnya rahmati Allah sekalian, kita kembalilah kepada apa yang kita bincang. Tapi nak beritahunya Ustaz buat bandingan tadi tentang masalah kefahaman masyarakat tentang hal seperti ini. Dalam hadis yang lain, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Makna hampir sama, setiap amalan dia dimulakan dengan bismillah, maka dia kira abtar, dia tidak terputus betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mawadhi' istihbabuha, tempat-tempat yang disunatkan untuk membaca bismillah. Yustahabbu al-basmalatu fi kulli mawdhi'in yu'malu fihi 'amalun mubah atau masyru'. Bismillah ini sunat dibaca semua tempat yang dikira dalam amal perbuatan mubah. Benda harus, nak makan bismillah, nak berjalan harus bismillah, nak duduk bismillah, atau masyru', ataupun benda yang dimasyru', yang disuruh oleh syarak. Nak mengaji bismillah, nak ambil air sembahyang bismillah, apa-apa sahaja. Kama warada fi qawlihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Makanlah kamu dalam apa sahaja yang disebutkan nama Allah padanya, in kuntum biayatihi mu'minin, sekiranya kamu beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam ayat lain, surah Hud, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tuan-tuan, dalam ayat surah Hud ayat yang ke-41 ini, boleh kita sama-sama perhatikan dalam hujung-hujung perbincangan kita ini, bismillahi majriha. Ada Ustaz selalu dengar ada dua jenis bacaan orang bacalah. Satu majri. Sebenarnya di sini adalah imalah majri. Dan hakikatnya tuan-tuan, imalah ni sudah ada dalam bahasa Malaysia kita. Ada 3 huruf bahasa Malaysia kita ini yang ada huruf-huruf imalah. Contoh, itu imalah. A, I, E. A, I, E. E itu imalah. Boleh tuan? Kemudian J, Ji, J. J itu imalah. K pun sama. Ka, Ki, K. K itu adalah imalah. Ini itu semua sudah ada dalam bahasa. Jadi bila
Ra, ri, re. Ka, ki, ke. Itu majere. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Boleh tuan-tuan. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan nyambung nanti dalam sambungan kepada perbincangan Bismillah dan surah Al-Fatihah. InsyaAllah ketemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.